warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin kurnianya kita sekali lagi diberi kesempatan serta diberikan keringanan dan keterluangan masa untuk kita sama-sama hadir ke Masjid As-Sabirin ini pada hari yang cukup baik, pada hari yang cukup indah dan juga dalam keadaan cuaca yang sangat memihak kepada kita. Dan Alhamdulillah, tidak lupa juga kita hadiahkan sebanyak-banyak selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Sempena dengan sambutan awal Muharram, ya, yang mana kita sudah sedia maklum berkenaan dengan matlamat dan juga antara peristiwa penting, tujuan utama di sambut awal Muharram itu ialah mengenangkan, ya, ataupun memperingati masa-masa dan juga hari-hari kesukaran yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tuntutan berhijrah itu sendiri. Dan mudah-mudahan dengan ingatan-ingatan kita kepada peristiwa-peristiwa besar dalam Islam ini memotivasikan kita dan memberikan kita satu suntikan semangat yang baru untuk kita terus menyayangi Islam, mendakap Islam dengan seerat-eratnya. Seterusnya bukan hanya kita menyayangi daripada sudut zahir dan fizikal saja, tetapi kita menyayangi dan juga menghayati Islam, mengamalkan Islam dalam setiap bentuk dan juga pola kehidupan kita, daripada mula kita mengenal dan memahami Islam sampailah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti, insya-Allah, ya. Baik, kita masuk kepada bab ketiga, ya. Tetapi bab ini sudah pun kita bahaskan secara orang kata mukadimahnya, sudah pun kita masuk pada serial lepas. Cuma saya rasa oleh kerana kita masuk tidak begitu banyak, ya, justru kita ambil, kita ulang sikit untuk orang kata lebih faham perbahasan pada hari ini, ya. Tuan-tuan sudah pun khatam ataupun selesai dalam bab yang kedua, iaitu tempat yang membolehkan bermulanya qasar salat, ya. Kemudian pada bab yang ketiga, hukum mengqasarkan salat kerana musafir dengan tujuan maksiat, ya. Ini jamak tidak tuan-tuan jangan salah faham, ya. Jamak tidak disebut berserta dengan qasar di sini ialah kerana jamak ini sudah pun kita bahaskan pada siri-siri yang lepas. Jamak bukan hanya kerana musafir. Jadi kita nak cerita di sini, kalau kita musafir, dalam keadaan ataupun tujuan kita musafir itu ada unsur-unsur maksiat di situ, boleh tak kita kasarkan salat kita? Kerana persoalan jamak itu tidak termasuk sangat. Oleh kerana jamak ni ada masa-masa kerana perkara-perkara yang mendatang yang amat penting, tu boleh kita jamak semayang. Ataupun kerana kita sakit, boleh kita jamak semayang. Kerana hujan, boleh kita jamak semayang. Tapi kasar ini dia hanya valid ataupun berlaku ketika kita dalam keadaan khususnya kita musafir, ya. Jadi kita nak tengok, ya, kalau kita dalam keadaan musafir, dalam keadaan niat ataupun nawaitu kita tak baik, ya, ada unsur-unsur yang lain dalam musafir kita. Dalam erti kata musafir kita tu ada di dalamnya perkara-perkara yang bakal ataupun sedang melakukan penderhakaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang bertentangan dan bertembur dengan syariat. Boleh tak kita gunakan qasar ini sebagai salah satu daripada rukhsah salat kita? Baik, ya. Saya ulang sikit saja, ya. Oleh kerana kita sudah masuk, kita menyebut pendapat-pendapat ulama, tetapi kita masih belum menyatakan berkenaan dengan dalil-dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam isu ini, maknanya isu qasar dalam keadaan kita melakukan maksiat, ulama terbahagi kepada dua golongan.
Ini maknanya tidak terlalu padat sangatlah, complicated sangat perbahasannya, kerana dalam perbahasan ini dua pendapat ulama saja, tuan-tuan. Yang pertama, golongan ini diwakili oleh majoriti ulama yang terdiri daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Hanbali. 3 imam dalam satu pendapat. Yang pertama, golongan ini berpendapat tidak harus ni maknanya tidak boleh lah, tidak perlu, tidak boleh, tidak harus mengqasarkan salat di dalam musafir yang bertujuan maksiat. Tidak boleh. Imam Syafi'i yang kita ikuti sebahagian besar pendapatnya ni, hujah-hujahnya, ijtihad beliau, Imam Syafi'i kata tak boleh. Kalau atas tujuan maksiat, no way, Imam Syafi'i kata. Kalau benda tu maksiat lah. Tapi maksiat ini sebenarnya, tuan-tuan, fleksibel, subjektif dia punya, orang kata, perbahasannya. Kita nak, kalau benda-benda yang berunsur nyata sungguh maksiatnya tu, seperti mana benda yang boleh mendatangkan kerosakan pada masyarakat, benda yang boleh mendatangkan mudarat pada masyarakat, perkara yang boleh meruntuhkan akhlak dan moral masyarakat. Ada orang baru-baru ni tanya saya, Ustaz, maha tu termasuk dalam maksiat tak? Maha tu dekat Serdang tu kan? Saya kata, Allahu Akbar, payah juga tu. Saya kata, apa tujuan pergi sana? Bila kita bukannya tempat yang ramai-ramai, tak semestinya maksiat, tuan-tuan. Kita nak kena faham, bukan semua tempat yang berimpun ramai-ramai macam pasar, tempat-tempat perniagaan, supermarket, itu bukan confirm maksiat, tidak. Dia tengok apa benda kita buat dalam tu, dan bagaimana corak aktiviti itu dijalankan. Saya tak ada nak tahu apa benda dia buat yang ada dalam tu, saya pun kena pergi jugalah maha tu kan, nak kena tengok apa benda yang berlaku. Bila tengok keadaannya, sebenarnya tidak layak juga kalau kita kata tempat-tempat seumpama itu punca ataupun sumber kepada perbuatan maksiat. Dia tengok pada apa yang pengisian yang ada di dalam tu, dan kemudian tujuan kita pergi ke sana. Oleh kerana memandangkan keseluruhan ataupun majoriti aktiviti yang ada di maha tu sendiri menjurus ke arah perkara-perkara yang bagi saya lah, saya tengok, saya tak round habis pun, ada beberapa tempat saya pergi, antaranya tempat orang melelong binatang dan sebagainya. Saya rasa itu tidaklah termasuk dalam kategori maksiat, melainkan kalau kita pergi ke tempat tersebut sehingga mana kita tidak ataupun kita lalai dalam mengerjakan semayang ataupun kefarduan, sampai kita tahap kalau kita niat musafir pun kita langsung tidak qasar dan jamak salat, itu memang unsur-unsur maksiat lah. Tapi kalau misalnya perkara itu tidak melalaikan, kita pergi pun atas ada tujuan dan tidak bertentangan dengan kehendak dan juga prinsip-prinsip syariat, bagi saya tidak ada masalah. Baik, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali mengatakan tidak boleh sama sekali. Dalilnya dipetik daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 173. Ayat dan dalil ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Ini bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi serta binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Ini antara benda-benda yang Allah haramkanlah, dalam konteks ataupun dalam perbahasan makanan khususnya. Bangkai tak boleh makan, darah tak boleh makan, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dikorbankan untuk Allah. Sebab itu ada satu kisah ketika peperangan di antara orang Islam dengan orang Rom, ketika 3 ataupun 4 orang tentera Islam ditangkap, dijadikan tawanan. Raja mereka, pemerintah dan penguasa mereka menyuruh salah seorang daripada, ataupun sebenarnya setiap orang daripada tentera yang ditawan itu murtad ataupun kembali keluar daripada agama Islam,
tetapi mereka tidak mahu satu persatu dibunuh, melainkan yang terakhir apabila penguasa dan pemerintah mereka melihat cara untuk memaksa mereka keluar daripada agama ini tidak berhasil. Orang Islam ni kan ada dalam bab akidah iman, terutama daripada golongan-golongan prajurit yang memang taat dalam agamanya, berperang kerana agamanya, tu kan payah nak paksa dia keluar daripada Islam. Akhirnya pemerintah ni tukar strategi, dia kata tak payah keluar daripada Islam, kamu korbankan seekor binatang untuk Tuhan kami, korbankan seekor binatang. Apa namanya, akhirnya apa nama prajurit tu kata, askar tu kata, kami juga dilarang berkorban apa namanya haiwan ataupun binatang lain daripada Allah. Dia tukar lagi sikit, dia kata tak payah binatang besar, gajah, lembu, kambing, sudah seekor lalat pun jadilah. Maka dia pun fikir-fikir, lalat siapa nak makan kan, tak ada siapa yang nak rebus, nak masak lalat tu. Akhirnya dia korbankan seekor lalat untuk Tuhan mereka. Maka gugurlah akidah dia. Jadi makna walaupun benda tu kecil, tetapi kalau bersangkutan ataupun berkaitan dengan akidah, maka boleh terbatal akidah dan imannya. Baik, sedang ia tidak maka barang siapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, yakni pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Di dalam ayat ini, kalau kita tengok kan tak ada unsur-unsur musafir kerana maksiat, tapi ada beberapa perkataan yang mungkin kita tak perasan di sini. Allah Subhanahu Wa Taala, ini perbahasan dalil ini, surah Al-Baqarah 173 ni. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan memakan bangkai, kan? Boleh makan bangkai kecuali dalam keadaan pertama, syarat dia dalam keadaan darurah, betul-betul terdesak, berjalan, haiwan yang halal sudah tidak ada lagi, yang ada beruang pamunya, sembelihlah beruang tu, tapi ada setengah pendapat kata tak payah sembelih, tak apa, sebab dah benda tu pun dah memang haram, nak sembelih, nak ikut prosedur buat apa lagi benda kat tu, tembak ke apa ke, lapah aja, itu terpulang lah. Tetapi ada juga pendapat mengatakan sembelih lah, kerana kita makan untuk, bukan orang kata bukan walaupun benda tu haram, tetapi kita masih mengikut prosedur dan teknik-teknik mengorbankan haiwan, maknanya sembelih lah, walaupun dia tu dalam keadaan yang memang mughallazah ataupun najis bagi kita. Pertama, dalam keadaan dia darurah. Yang kedua, makan untuk melengkapi ataupun menghilangkan ancaman kematian. Dalam keadaan kita makan itu untuk dapat tenaga berjalan ke matlamat ataupun destinasi seterusnya. Bukan makan sampai kenyang pamunya, ataupun tiba-tiba sedap rupanya daging beruang ni, balik buat sate pula ke pamunya, kan? Tu hukumnya haram. Makan untuk mengalas perut saja. Ia merupakan kelonggaran kepada orang yang tidak berada di dalam keadaan biasa dan bukan juga orang yang melampaui batas. Maknanya keharusan memakan bangkai ataupun binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita makan, itu untuk bukan keadaan biasa, tapi keadaan luar biasa, yang mana orang yang memakan binatang dan juga bangkai tersebut tidak melampaui batas sama sekali. Kerana itu tidak harus mengkasarkan salat bagi orang yang melampaui batas dan juga melakukan kezaliman. Di situ dia kias ni. Maknanya kalau binatang ni asalnya dia boleh makan, dia tak boleh makan, tetapi atas sebab-sebab dan tujuan-tujuan tertentu, nak menyelamatkan nyawa umpamanya, ataupun nak menghilangkan kemelaratan dan kemudaratan pada anggota badan pada masa itu, dalam keadaan dia pun tak redha, ya Allah, kalau ada binatang lain lah yang boleh aku sembelih, nescaya akan aku makan binatang lain tu. Tidak sangguplah aku mencampur adukkan daging yang ada dalam tubuh badanku ini dengan daging dan juga unsur-unsur makanan yang haram. Dia pun tak redha nak makan benda tu. Ketika itu, tidaklah dikira ataupun tidaklah termasuk orang tersebut melampaui batas. Begitu juga dengan orang yang mengkasarkan salat dengan tujuan maksiat. Tidak boleh. Kerana apa? Maksiat itu kerjanya, maknanya, simbolnya dia telah melampaui batas dalam urusan agama. Mengambil kesempatan di atas rukhsah serta kelonggaran yang Allah berikan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perkataan tidak melampaui batas ialah tidak melampaui batas
terhadap orang-orang Islam yang memisahkan diri dari jemaah mereka, tidak mengganggu lalu lintas dan juga tidak melakukan kezaliman kepada mereka. Ibnu Abbas pula lebih spesifik, bukan hanya melampaui batas daripada sudut berkenaan perkara-perkara hiburan, perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang merosakkan akhlak dan syakhsiah masyarakat, konsert rock dan sebagainya. Tapi Ibnu Abbas kata tak boleh juga melakukan kasar jamak ni apabila perjalanan dia untuk memecah belahkan umat Islam. Dia menjalankan misi nak memporak-perandakan masyarakat. Ketika itu tidak diharuskan. Ibnu Abbas kata haram dia jamak, dia kasar solat dia.